Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan satu soalan, yang mana soalan ini berkaitan dengan buih di laut. Isi padu dan juga tekanan bagi buih di laut. Jadi soalannya adalah sebuah buih air mempunyai isi padu 2.0 cm kuasa 3 pada kedalaman 40 meter di bawah laut. Jadi soalannya adalah berapakah isi padu buih tersebut apabila ia mencapai permukaan laut. Jadi cikgu boleh lukiskan dahululah situasi dia. Sebagai contoh, ini adalah laut ya. Jadi buih tersebut pada kedalaman, contoh dekat sini adalah 40 meter. Maka buih tersebut mempunyai isi padu 2 cm kuasa 3. Jadi soalannya adalah berapakah isi padu buih tersebut apabila dia mencapai permukaan air laut. Dan lagi satu maklumat yang diberikan adalah kita perlu andaikan bahawa tekanan atmosfera adalah bersamaan dengan 10 meter air. Tekanan atmosfera adalah 10 meter air. Jadi macam mana kita nak selesaikan soalan yang macam ini? Baik, jadi untuk selesaikan soalan yang ini, pertama sekali adalah kita perlu kenal pastilah apakah rumus yang melibatkan tekanan dan juga kedalaman. Tekanan dan kedalaman, kerana kita tahu bahawa tekanan dekat bawah tidak sama dengan tekanan dekat atas. Jadi tekanan dia berubah. Jadi tekanan yang bergantung kepada ketinggian ataupun H, rumus dia adalah P bersamaan dengan H rho G, ataupun rho GH, sama je lah. Jadi P sama dengan H rho G. Maksudnya tekanan dekat bawah ini, disebabkan kita ada ketinggian yang lebih, maka dekat sini mestilah lebih tinggi daripada ketinggian dekat permukaan air laut. Dan yang lagi satu adalah kita nak satu rumus yang mempunyai hubungan antara tekanan dan juga isi padu. Kerana kita tahu bahawa dekat bawah isi padu dia berubah bila dia naik ke atas. Jadi kita tahu mesti ada hubungan antara tekanan dan juga isi padu. Jadi macam mana kita nak tahu? Kita ingat ya, kenal pasti. Yang pertama sekali, ini adalah dalam bab tekanan. Kita ada lagi satu rumus dalam bab haba, iaitu hukum Boyle, P1V1 bersamaan dengan P2V2. Jadi yang ini adalah rumus lagi satu dalam bab yang berbeza, tapi ia melibatkan tekanan dan juga isi padu. Jadi macam mana kita nak selesaikan soalan yang ini? Baik, untuk kita selesaikan soalan yang ini adalah dengan kita gantikan P ini ke dalam P1 dan juga ke dalam P2. Maksudnya kita buat tekanan pada kedalaman 40 meter dan juga tekanan pada permukaan air laut. Jadi yang pertama sekali adalah cikgu buat yang di sebelah kiri ini sebagai tekanan dalam 40 meter dan juga yang di sebelah kanan akan jadi tekanan dalam pada permukaan. Pada permukaan. Baik, jadi tekanan dalam air laut sedalam 40 meter adalah H. Yang pertama sekali kita gantikan semua ini, H iaitu kedalaman dia 40 meter, tapi kita kena ingat ya, sebab dia kata dekat permukaan, tekanan dia adalah bersamaan dengan, ingat permukaan ini, dia punya tekanan adalah tekanan atmosfera, iaitu 10 meter air. Jadi kita perlu tambahkan dengan 10 meter air. Kerana apa? Cikgu terangkanlah apa maksud 10 meter air di sini. Jadi maksud 10 meter air tersebut adalah sebagai contoh, jika kita isikan satu kolah dengan dipenuhi oleh air dan kita contoh celupkan satu straw ataupun apapalah benda yang bekas yang boleh memasukkan 10 meter air ke dalam ini. Kita tak kisah bekas apa, sebab dia tidak bergantung kepada bekas, dan bila dia dipenuhi oleh air dan kita naikkan dia semula, sebagai contoh jika bekas ini adalah 20 meter, sebagai contoh jika dia adalah 20 meter, bila kita naikkan dia, jadi bila kita naikkan bekas ini dalam ini, ingat ya, tadi masih dipenuhi oleh air dalam ni. Jadi bila kita naikkan dia, dia hanya akan naik 10 meter sahaja. Dia akan naik 10 meter sahaja, manakala baki di dalam ini adalah vakum. Vacuum. Jadi ini yang dimaksudkan oleh tekanan atmosfera adalah 10 meter air. Maksudnya jika kita isikan air macam tadi tu, kita baringkan dia, kemudian kita naikkan dia, atmosfera, tekanan daripada luar ini, tekanan daripada atmosfera dia hanya mampu menolak air ini setinggi 10 meter. Itu yang dimaksudkan oleh tekanan atmosfera adalah 10 meter, dan dalam ini adalah vacuum. Maksudnya tidak ada tekanan lah yang menolak air ini. Jadi di sini kita sudah faham maksud 10 meter tu. Jadi sebab itu kita perlu tambahkan 10 meter di sini, kerana dekat atmosfera masih ada udara, masih ada tekanan. Jadi kita perlu gantikan 40 tambah 10, kemudian kita darabkan dengan dia punya rho dan juga G, iaitu ketumpatan dan juga
graviti. Jadi kita gantikan sahaja nilai dia rho dan G. Apa maksud rho di sini? Rho di sini adalah ketumpatan bagi air di sini. Jadi ini adalah air laut. Maka rho merujuk kepada air laut. Dan kita tidak diberikan rho dan G. Tak ada masalah, kita gantikan saja nilai-nilai ini. Kemudian kita darabkan dengan V, iaitu V1. V1 ingat merujuk kepada 40 meter, iaitu 2 cm kuasa 3 di bawah laut. Jadi cikgu gantikan 2 cm kuasa 3. Cikgu tak tukarkan kepada meter, tak ada masalah ya. Sebab saya kita boleh potong. Jadi 2 cm kuasa 3. Okay, unit konsisten lah. Sama juga dengan tekanan pada permukaan. Apakah tekanan pada permukaan? Kita ganti balik tekanan H rho G. Jadi H dia di sini adalah tekanan pada ketinggian ini. Okey, kamu mungkin rasa nak letakkan nilai kosong, tapi kurang tepat kamu tak boleh letak nilai kosong kerana dekat permukaan ini dia mempunyai tekanan 10 meter air. Maka kita perlu gantikan nilai 10 dekat sini. Okey, iaitu tekanan pada permukaan air laut. Kerana di sini kita ingat P sama dengan H rho G. Jadi tekanan atmosfera adalah bersamaan dengan 10 darab dengan rho darab dengan G. Okey, kita akan dapat nilai 100,000. Jadi itu adalah tekanan atmosfera lah. Jadi kita gantikan 10. Okay, 10 dan darabkan dengan rho dan G. Okay, jadi cikgu harap kamu nampaklah rho dan G ni kamu boleh potong dekat sini daripada persamaan ini. Kemudian darabkan dengan punya isi padu yang kita nak cari, okay, V2. Jadi kalau kamu perhatikan, rho dan G boleh potong. Sebab itu dia tidak berikan maklumat berkenaan dengan rho dan G. Maka kita akan dapat 50. Okay, 40 tambah 10 adalah 50. Darabkan dengan 2 cm kuasa 3. Dan sama juga dengan 10 darab dengan V2. Maka kita boleh selesaikan V2, kita akan dapat 50 bahagi 10 darab dengan 2 cm kuasa 3 sama juga dengan V2. Maka V2 kita akan dapat sebagai 50 bahagi 10 adalah 5. 5 darab 2 adalah 10. Jadi 10 cm kuasa 3. Jadi V2 adalah bersamaan dengan 10 cm kuasa 3. Maksudnya bila buih ini mencapai kedudukan permukaan air laut, maka isi padunya adalah 10 cm kuasa 3. Jadi setakat itu saja untuk video ini. Kalau ada yang kurang faham, boleh tuliskan di ruangan komen di bawah.